Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bagaimana agaknya bermain di Tonelo? Apa bezanya dengan aplikasi catur online yang lain? Mungkin ramai yang biasa bermain di aplikasi chess.com atau Lichess sama ada melalui mobile app ataupun daripada laman internet mereka. Tonelo tidak mempunyai aplikasi sama ada mobile app atau desktop app. Buat masa ini, permainan hanya boleh dijalankan di laman web tonelo.com. Saya akan tunjukkan permainan di dalam Tonelo untuk menunjukkan feel bermain di Tonelo. Sebelum kita meneruskan, perlu kita ketahui bahawa panduan bermain di pertandingan antara satu penganjur dan penganjur yang lain mungkin terdapat perbezaan. Apa yang akan saya tunjukkan adalah umum. Jika ada sebarang setting yang mungkin berlainan, saya akan cuba nyatakan. Dua cara utama pendaftaran ke pertandingan. Pertama adalah melalui pendaftaran terus ke penganjur dan yang kedua adalah pendaftaran di website Tonelo. Untuk pendaftaran terus ke penganjur, selalunya informasi yang diperlukan adalah seperti first name, last name, email address, nombor telefon dan pelbagai lagi. Penganjur akan menggunakan data yang diberikan untuk mendaftarkan terus ke dalam sistem Tonelo. Manakala bagi pendaftaran di website Tonelo, anda akan diberikan link untuk pergi ke website Tonelo untuk event tersebut dan anda pun memilih klik join now. Saya akan tunjukkan kedua-duanya. Yang pertama, kita akan melihat pendaftaran terus ke penganjur. Bagi pendaftaran yang melalui penganjur, setelah penganjur memasukkan nama anda ke dalam pertandingan, anda akan diberikan mesej yang mengatakan anda telah dimasukkan. Apa yang anda perlu lakukan adalah mencari event tersebut di dalam senarai event yang anda telah masuk. Jadi di sini pergi ke My Events dan cari event yang telah kamu daftarkan. Jadi untuk yang contoh demo ini adalah demo 20 Ogos 2021. Jadi klik link tersebut, event tersebut, dan di sini anda akan diberitahu anda adalah player. Jadi apa yang anda perlu lakukan seterusnya adalah menekan check in. Jadi anda sudah bersedia untuk masuk ke pertandingan ini. Cara yang kedua adalah di mana penganjur akan memberikan satu link kepada anda dan anda perlu join. Jadi di sini saya akan masukkan link untuk event tersebut dan kita pergi dan kita lihat di sini dia ada keluar register now. Jadi bermakna kita belum lagi register untuk event ini. Jadi klik register now dan kita masukkan informasi seperti yang ditanya. Setelah selesai, apa yang anda boleh lakukan adalah menekan check in untuk mengesahkan yang anda telah mendaftar. Jadi inilah cara untuk mendaftar menggunakan dua cara pendaftaran di Tonelo. Untuk melihat senarai pemain, kita boleh pergi ke sebelah kiri dan melihat player list. Jadi ini bahawasanya untuk event ini ada dua pemain yang telah berdaftar. Di sini ia menunjukkan default, tetapi default di sini adalah menunjukkan kategori ataupun division dalam bahasa Tonelo. Jika anda memasuki kategori katakan bawah 12 tahun, apa yang akan ditunjukkan di sini adalah kategori bawah 12 tahun. Juga kalau kategori bawah 18 tahun, dia akan tunjukkan bawah 18 tahun. Dan di sini akan dapat melihat senarai pemain untuk kategori tersebut. Anda juga boleh melihat event summary untuk melihat maklumat mengenai pertandingan. Kadang-kadang akan diberikan maklumat penuh di sini berserta dengan syarat pertandingan. Pada hari pertandingan, ada dua bunyi penting yang perlu anda ketahui. Yang pertama adalah ini. Ini menunjukkan pairing telah dikeluarkan. Anda dapat melihat di sebelah kiri, di bawah kategori dia akan menunjukkan round 1.
Jadi round 1 ini adalah menunjukkan pairing antara pemain. Lain yang anda perlu ketahui, permainan anda akan ditunjukkan di sini. So, anda boleh tekan sini untuk melihat board anda. Ketika ini, starting soon, dia akan menunggu masa untuk start permainan. Manakala bagi bunyi kedua, bunyinya adalah seperti ini. Ini menunjukkan permainan sudah bermula. Buat masa ini, masa tidak akan bergerak lagi selagi putih tidak jalan. Walau bagaimanapun, terdapat juga setting yang menunjukkan masa akan bergerak. Ini akan dikontrol oleh pihak penganjur. Jadi di sini, bagi putih, apa yang perlu dilakukan adalah menggerakkan. Jika terdapat pemain putih dan hitam online, masa akan bergerak apabila putih menjalankan buahnya. Pihak lawan akan melihat daripada sudut warnanya. Jadi di sini, dia akan gerakkan piece untuk seterusnya. Jadi kita akan lihat masa akan berubah, mana pihak putih pada masa akan bergerak. Mari kita lihat skrin ini. Jadi di sini kita akan lihat event summary, player list, games untuk pemain tersebut, kategori, standing dan pairing round 1. Sini kita lihat, jika sekiranya kita ingin draw ataupun kita ingin resign, kita boleh lakukan di sini. Jika kita menekan resign, dia akan tanya sama ada kita nak confirm atau tidak. Untuk kali ini, permainan ini jika ada sebarang masalah yang kita ingin menghubungi arbiter, kita boleh panggil arbiter melalui arbiter chat. Dan kita tekan call arbiter. Kebanyakan setting, apabila kita memanggil arbiter, masa akan pause. Kita tidak boleh gunakan call arbiter sesuka hati kita. Kita kena pastikan kita bersebab untuk memanggil arbiter. Jadi di sini, setelah kita memanggil arbiter akan bertanya apakah yang boleh dibantu. Jadi di sini kita type apa yang kita perlu bantuan. Contohnya, ini sebagai contoh. Untuk bagi pihak arbiter pula, jika mereka merasakan ini tidak akan dilayan, mereka boleh mereject request ini. So, contohnya, jadi di sini arbiter telah menjawab cannot, please continue. Dan bila ini telah dilakukan, masa akan kembali bermula semula. Harus diingat, kita tidak patut menggunakan arbiter chat untuk berborak kosong bersama arbiter. Ada pertandingan yang meminta jika permainan sudah tamat untuk menghubungi arbiter. Jadi gunakan arbiter chat untuk memberitahu pihak arbiter keputusan permainan. Ada juga pertandingan di mana keputusan permainan tidak perlu diberitahu. Sila rujuk peraturan pertandingan. Sekiranya permainan sudah tamat, di sini katakan permainan sudah tamat, contoh yang diberikan adalah resign, tapi untuk permainan kalau boleh janganlah resign awal.
Jadi di sini setelah tamat, apa yang anda perlu lakukan adalah pertama, anda boleh pergi ke lobi dan melihat permainan lain. Jadi di sini permainan sudah tamat. Tetapi sekiranya terdapat banyak lagi permainan yang belum tamat, anda akan dapat melihat permainan mereka. Dan sekiranya anda merasakan jika ada pertandingan yang meminta anda menunggu sehingga permainan tamat untuk mereka mulakan dengan segera, anda kena tunggulah. Tapi sekiranya anda diberitahu bahawa permainan seterusnya adalah pada waktu tertentu, anda boleh tinggalkan tornado ini dan membuat urusan sendiri dan kembali ke tornado sebelum masa yang diberikan, waktu yang diberikan. Jadi dua bunyi yang anda perlu ingat adalah bunyi ini menunjukkan pairing telah ada, telah publish, jadi anda boleh tengok dengan siapa anda melawan. Dan setelah itu bunyi yang lebih penting adalah bunyi ini, menunjukkan permainan sudah bermula. Jadi anda boleh tekan play now. Sekian saja demo permainan pada hari ini.